Selamat sejahtera kepada Dr. Nasri. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek BNMB 3103. Kumpulan kami terdiri daripada Goi Chin Yi, Ko Kian Ning dan juga saya, Lim Zero. Soalan tugasan kami ialah, secara berkumpulan, 4 orang dalam satu kumpulan, anda dikehendaki memilih, membaca dan menilai satu cerpen kanak-kanak yang bertemakan pengintegrasian pendidikan bermakna yang optimum. Anda juga dikehendaki memberi pendapat tentang struktur karya dan pemikiran penulis di dalam karya tersebut. Baiklah, pertamanya ialah sinopsis cerpen Impian Dara. Dara merupakan seorang gadis yang suci dan bertakwa. Setiap hari, dia akan menjalankan sembahyang di dalam biliknya. Dara berasal dari sebuah keluarga yang berkecukupan. Ahli keluarganya terdiri daripada ibu, bapa, seorang kakak dan Dara sendiri. Namun begitu, kehidupan Dara tidak sama dengan orang lain. Dara tidak dapat berdiri dan perlu bergantung kepada kerusi roda sepanjang hayatnya. Ibu bapanya bukan sahaja tidak memberi kasih sayang kepadanya, sebaliknya mereka berdua selalu mengabaikan Dara sebab mereka menganggap bahawa tiada lagi harapan terhadap anaknya dengan kerusi roda. Begitu juga sama dengan kakak Dara yang mempunyai perasaan malu terhadap Dara. Namun begitu, Dara merupakan seorang gadis yang tabah, walaupun pada masa itu dia hanya berumur 17 tahun sahaja. Kemudiannya, kehidupan Dara mula berubah apabila bertemu dengan seorang gadis, iaitu Hana yang mengalami keadaan yang hampir sama dengan Dara. Seterusnya ialah struktur karya. Tema ialah idea dasar atau persoalan pokok yang diungkapkan oleh pengkarya, sama ada cerpenis, novelis, penyair, penyajak ataupun penulis skrip drama bagi mendasari karyanya. Sesebuah karya hanya memiliki satu tema sahaja. Dalam konteks sastera kanak-kanak, perkara yang sering dijadikan tema oleh penulis adalah bertentangan dengan nilai-nilai murni dan pengajaran agar kanak-kanak dapat mencontohi dan mengamalkan nilai-nilai murni tersebut. Sebagai contoh, tema bagi cerpen Impian Dara ialah kegigihan seorang gadis berusaha mengejar impian dan mencapai kejayaan untuk menjadi seorang pelukis yang terkenal. Seterusnya ialah watak perwatakan. Watak utama dalam cerpen ini ialah Dara. Dara merupakan seorang gadis berusia 17 tahun dan ahli keluarganya terdiri daripada ibu bapa dan seorang kakak. Selain itu, Dara juga merupakan seorang yang gigih. Dara bercita-cita menjadi seorang pelukis yang terkenal. Dia rajin melukis dan selalu memuat naik lukisannya ke media sosial. Seterusnya ialah seorang yang beradab. Secara biasanya, Dara memulakan paginya dengan menjalankan sembahyang imsak dan subuh di dalam biliknya. Sembahyang Dara tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dilakukan dengan penuh bertakwa setiap hari. Watak sampingan iaitu ibu bapa. Kedua-dua orang ibu bapa Dara selalu mengabaikannya sebab mereka berasa bahawa tidak ada harapan terhadap gadis dengan kerusi roda tersebut. Seterusnya ialah watak sampingan kakak Dara. Kakak Dara berasa malu untuk mempunyai adik yang sebegini. Suatu pagi, Dara terjatuh dari kerusi rodanya. Namun, tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut menolongnya. Seterusnya ialah Hana, seorang yang kasih sayang. Hana merupakan seorang gadis yang menghadapi keadaan yang hampir sama dengan Dara. Hana kehilangan sebelah tangan. Dia merasa kasihan terhadap keadaan Dara dan memberikan sebotol air kepada Dara yang terjungkap-jungkap. Gadis tersebut tidak memandang rendah pada Dara dan menghulurkan tangannya ke arah Dara dan mula memperkenalkan diri kepada Dara. Seterusnya ialah seorang yang baik hati. Hana memberi sokongan kepada Dara dan mahu Dara mengingati bahawa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia.
Walaupun mereka tidak dapat berdiri tegak seperti manusia lain, namun mereka masih mempunyai hak untuk merasakan bahagia. Seterusnya ialah latar. Latar di sini saya telah dibagikan kepada latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Yang pertama ialah latar masa, iaitu pada waktu pagi. Sebagai contoh, Dara memulakan paginya dengan menjalankan sembahyang Isya dan subuh di dalam biliknya. Selain itu, pada suatu hari, Dara jatuh dari kerusi rodanya. Namun, tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut menolongnya. Dara berjaya bangun dari lantai dan duduk semula ke atas kerusi roda dengan keadaan diri. Seterusnya ialah latar tempat. Yang pertama ialah dalam bilik Dara. Sebagai contoh, sembahyang Dara tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dilakukan dengan penuh bertakwa setiap hari di dalam biliknya. Yang kedua ialah taman. Contohnya, tempat Dara bertemu dengan Hana. Mereka berdua berbual-bual dengan baik. Mungkin kerana kedua-dua saling memahami keadaan masing-masing. Yang ketiga ialah di rumah Dara. Pada suatu hari, seorang pelukis terkenal datang ke rumah Dara. Beliau ingin mengajak Dara untuk bergabung di sebuah pameran lukisan. Seterusnya ialah latar masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat yang gigih dan rajin. Sebagai contoh, impian Dara adalah menjadi seorang pelukis yang terkenal sehingga karyanya dipamerkan di pameran lukisan. Dia tidak pernah berputus asa. Dia rajin melukis dan memuat naik lukisannya ke media sosial. Pada suatu hari, ada seorang pelukis terkenal yang datang ke rumah Dara dan mengajaknya untuk bergabung di sebuah pameran lukisan. Segala usaha yang dicurahkan juga tidak disia-siakan. Akhirnya, impian Dara telah tercapai. Yang kedua ialah masyarakat yang mempunyai keazaman yang kuat. Sebagai contoh, suatu hari Dara jatuh dari kerusi rodanya. Namun, tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut menolonginya. Dara berjaya bangun dari rantai dan duduk semula ke atas kerusi roda dengan keazaman diri. Seterusnya ialah gaya bahasa. Yang pertama ialah diksi. Diksi merupakan pemilihan dan penggunaan kata baik dalam cerpen. Sebagai contoh, dalam cerpen impian Dara ini telah mengandungi pemilihan kata yang tepat, penggunaan kata yang munasabah serta penggunaan kata yang jelas dan khusus. Yang kedua ialah hyperbola, iaitu gaya perbandingan yang mengatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Sebagai contoh, sejuta impian. Yang ketiga ialah bahasa Arab, iaitu perkataan-perkataan Arab yang diterapkan ke dalam prosa bagi memberikan kesan yang berbeza. Sebagai contoh, perkataan sembahyang, perkataan bertakwa yang terkandung dalam cerpen impian Dara. Baiklah, seterusnya merupakan pemikiran penulis. Definisi pemikiran. Sesebuah cerita pendek sudah pasti mengandungi suntikan pemikiran oleh penulisnya. Cerpen memiliki idea dan gagasan yang boleh menjadi teladan kepada pembaca. Pemikiran merupakan tunjang utama dan memberikan makna kepada sesebuah karya. Pemikiran dalam cerpen kanak-kanak bermaksud idea pokok atau gagasan yang diketengahkan oleh pengarang menerusi koleksi cerita yang berlatarkan dunia kanak-kanak. Pemikiran yang pertama ialah pemikiran mengamalkan nilai tanggungjawab manusia kepada Allah SWT. Pemikiran mengamalkan nilai tanggungjawab manusia kepada Allah SWT merupakan pemikiran keagamaan yang memaparkan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, manusia haruslah menginsaf bahawa kejadian mereka di bumi adalah sebagai hamba Allah SWT di mana ketaatan dan kepatuhan di atas segala perintahnya adalah menjadi keutamaan dalam hidup seseorang manusia. Menerusi cerpen kanak-kanak yang dikaji, hubungan manusia dengan Tuhan dapat dilihat menerusi pemaparan watak-watak yang mengamalkan nilai tanggungjawab manusia kepada Allah SWT seperti bersolat. Dalam cerpen Mimpi Dara Kaya Sonora, ada menerapkan pemikiran mengamalkan nilai tanggungjawab manusia kepada Allah SWT seperti bersolat.
Ini dapat dikesan dalam contoh di bawah, iaitu Dara memulakan paginya dengan menjalankan sembahyang imsak dan subuh di dalam biliknya. Sembahyang Dara tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, sebaliknya dilakukan dengan penuh bertakwa setiap hari. Menerusi contoh petikan di atas, jelas memaparkan hubungan manusia kepada Allah SWT yang memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan Dara menunaikan solat secara ikhlas tanpa dipaksa oleh sesiapa pun bagi memenuhi tuntutan ibadatnya kepada Allah SWT. Melalui pemaparan ini, kanak-kanak secara tidak langsung dapat memahami dan menerima tujuan sebenar manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah semata-mata beribadat kepadanya, yakni sentiasa mematuhi ajarannya dan menjauhi larangannya. Hal ini dibuktikan oleh Abdul Rahman Mu'arraf pada tahun 1999 yang menegaskan bahawa ibadat yang dilakukan dengan ikhlas dan sempurna dapat membentuk kepribadian mulia, iaitu dapat mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran dan kejahatan, malah turut mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Seterusnya, pemikiran yang kedua dalam cerpen ialah bersedekah dengan membantu orang yang dalam kesusahan. Pemikiran bersedekah dengan membantu orang yang dalam kesusahan merupakan hubungan manusia sesama dengan manusia. Sedekah berasal dari kata sadaqah yang bererti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, iaitu mengeluarkan sebahagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Namun begitu, sedekah memberi maksud yang lebih luas daripada infak kerana infak hanya berkaitan dengan material, manakala sedekah merangkumi material dan bukan material. Bersedekah dalam Islam juga bukan sekadar memberi wang ringgit kepada mereka yang memerlukan. Amalan bersedekah dalam Islam adalah luas, iaitu membabitkan perkara yang membawa kebaikan sama ada dalam bentuk kerohanian maupun fizikal. Dalam cerpen Impian Dara karya Sonora menerapkan elemen bersedekah dalam karya. Ini dapat dikesan dalam contoh di bawah, iaitu gadis tersebut merasa kasihan terhadap keadaan Dara dan memberikan sebotol air kepada Dara yang tercunggap-cunggap. Gadis tersebut tidak memandang rendah pada Dara dan menghulurkan tangannya ke arah Dara dan mula menyebutkan namanya, Hana, katanya. Berdasarkan kepada contoh petikan di atas, jelas menunjukkan elemen bersedekah yang diterapkan oleh pengarang dalam cerpen kanak-kanak adalah satu aspek yang penting dan menjadi tuntutan agama Islam. Hal ini dikesan melalui watak Hana yang merasa kasihan terhadap keadaan Dara yang kehilangan kaki dan letih menggerakkan kerusi rodanya. Hana memberikan sebotol air kepada Dara yang sedang tercunggap-cunggap. Dalam ajaran Islam, turut mengajak umatnya dengan menegaskan bahawa memberi lebih baik dari yang menerima. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, tangan yang di atas atau boleh dikatakan sebagai tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang di bawah, atau boleh dikatakan sebagai tangan yang menerima atau meminta. Maka kerana itu, mulakanlah memberi kepada keluargamu. Sebaik-baik sedekah ialah ketika kaya.
Sesiapa yang memohon dipelihara agar ia tidak sampai meminta-minta, Allah akan memeliharanya, dan sesiapa yang memohon dicukupkan agar ia tidak bergantung selain kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Baiklah, seterusnya merupakan pemikiran yang ketiga dalam cerpen tersebut, yaitu tabah menghadapi dugaan hidup. Dalam cerpen Impian Dara, karya Sonora telah mengetengahkan pemikiran tabah menghadapi dugaan hidup. Pemikiran tersebut dapat dikesan dalam contoh di bawah. Sementara itu, Dara merasa lega kerana dia tidak berputus asa atas kecacatan fizikalnya, malah dia menerima kenyataan tersebut dengan hati yang terbuka dan memanfaatkan apa yang dimilikinya. Akhirnya segala dugaan berjaya ditempuhi. Segala usaha yang dicurahkan juga tidak disia-siakan. Impiannya telah tercapai. Berdasarkan contoh di atas, jelaslah bahawa Dara merupakan seorang gadis yang tabah dalam menghadapi dugaan hidup. Dara tidak berputus asa terhadap kehidupannya, walaupun terdapat kecacatan fizikal. Dara sedar bahawa setiap insan mempunyai keistimewaan diri. Oleh itu, Dara tidak menafikan kemampuan diri. Sebaliknya, dia percaya pada kemampuan dirinya. Dara juga tidak mengambil perhatian terhadap sindiran dan pandangan orang lain yang memandang rendah terhadapnya. Dia memanfaatkan bakat melukisnya dan berusaha dalam melukis sehingga akhirnya impian untuk mempamerkan karya lukisan dalam pameran lukisan tercapai. Terakhir sekali, merupakan pemikiran yang keempat, yaitu gigih berusaha tanpa berputus asa. Cerpen Impian Dara, karya Sonora telah mengetengahkan pemikiran gigih berusaha tanpa berputus asa. Pemikiran tersebut dapat dikesan dalam contoh di bawah. Impian Dara adalah menjadi seorang pelukis yang terkenal sehingga karyanya dipamerkan di pameran lukisan. Oleh itu, dia mula rajin melukis. Dia sering memuat naik lukisannya ke media sosial. Pada suatu hari, ada seorang pelukis terkenal yang datang ke rumah Dara. Beliau ingin mengajak Dara untuk bergabung di sebuah pameran lukisan. Akhirnya, impian Dara tercapai. Berdasarkan contoh di atas, Dara mempunyai impian yang besar, yaitu menjadi seorang pelukis yang terkenal. Oleh itu, Dara gigih berusaha dalam melukis dan mengambil inisiatif untuk memuat naik lukisannya ke media sosial. Akhirnya, lukisannya telah dikesan oleh pelukis terkenal yang lain. Beliau ingin bekerja sama dengan Dara, iaitu mengajak Dara untuk bergabung di sebuah pameran lukisan. Akhirnya, melalui usaha dan kegigihan Dara, impian mempamerkan karya lukisan ke pameran lukisan telah pun tercapai. Baiklah, ini sahaja pembentangan bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.